Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk rakan-rakan sahabat-sahabat di dalam channel Nizam Power untuk hari ini. Okey, hari ini 22 Januari. Okey, 22 Januari, hari ini hari Jumaat. Okey. Dan apa sebelum saya nak memberi sedikit perkongsian dengan tuan-tuan rakan-rakan tentang mengapa di kalangan kita manusia ini suka dengan risiko, dan mengapa juga ada sebahagian daripada kita juga hanya suka risiko itu perlu diurus, dan ada di kalangan antara kita adalah yang langsung tak nak fikir tentang risiko dan dia hanya fikir untuk keuntungan. Jadi sebenarnya apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah tentang portfolio. Okey, jom kita masuk ke dalam saya punya channel. Jangan lupa subscribe Nizam Power, like dan komen apa yang anda nak tanya, dan saya nak bagi penerangan sedikit dalam portfolio saya. Okey, mudah saja. Tuan-tuan pergi ke invest, okey. Kita sediakan portfolio di mana di dalam RAIS filosofi menyediakan 3 portfolio, iaitu yang pertamanya adalah konservatif, yang kedua adalah moderate, yang ketiga adalah agresif. Okey, saya nak ceritakan inilah sifat manusia. Sifat manusia agresif adalah orang yang sangat-sangat suka dengan keuntungan yang sangat-sangat besar. Apabila tuan-tuan bercerita tentang keuntungan, dah tentu tuan-tuan akan meletakkan bahawa risiko untuk mendapat keuntungan itu besar dan risiko untuk tuan-tuan mengalami kerugian itu juga besar. Tapi kena ingat, kerugian di dalam amalan saham Nasional Berhad adalah terkawal. Kerana apa? Mereka meletakkan fund saham yang memang dikawal dengan baik. Cuma apabila jatuh saja saham itu, tuan-tuan akan dapat negatif yang agak tinggi. Contoh saya lah. Bila saya meletak fund tu, saya punya unit saham saya jatuh, saya nampak market value saya, market return saya negatif. Dekat situ tuan-tuan, wah dah gelabah. Okey, kita cerita. Saya nak cerita daripada awal, iaitu konservatif. Apa itu konservatif? Okey, senang tuan-tuan. Konservatif ini adalah untuk orang yang sebenarnya saya tak kisah tuan-tuan boleh buat recurring setiap hari dengan nilainya RM10. Tuan-tuan letaklah. Okey, letaklah. Saya boleh katakan di konservatif ini adalah pelaburan yang berteraskan dengan minimum adalah 10 tahun. Kalau tuan-tuan nak buat pendapatan untuk anak-anak, tuan-tuan nak dapatkan compounding yang baik, adalah saya sebenarnya menggalakkan tuan-tuan berletak di dalam konservatif. Kerana apa? 80% yang mereka guna adalah sukuk. Cerita tentang sukuk ini adalah sebenarnya dipanggil modal cair yang akan dicipta oleh kerajaan, akan dicipta oleh bank, akan dicipta oleh syarikat-syarikat korporat, okey, untuk mendapatkan nilai modal untuk mereka melabur dengan besar. Maknanya tuan-tuannya duit dah diguna pakai. Betul. Jadi di sini kalau tuan-tuan tengok, dalam amanah saham Sara Fund 1 adalah 80% mereka meletakkan nilai duit anda adalah dalam public bank, sukuk. Maknanya public bank ni dia keluarkan sukuk. Dia keluarkan in term. Maknanya contoh dia nak pakai 10 bilion, dia akan buat sukuk 10 bilion dan dia akan jual sukuk ni, dan cukup haul dia, cukup masa dia, sukuk ni akan untung dan mereka akan pulangkan balik modal tuan-tuan dan bagi keuntungan. Okey, Millennium Banking, government sukuk ni biasalah tuan-tuan. Kita dengar setiap tahun kerajaan menjual beli sukuk. Okey, ada yang dibuat sukuk dalam sukuk ni dalam bahasa mudah pinjaman wang lah, daripada modal awam ataupun dengan bank-bank ataupun dengan kerajaan-kerajaan luar negara. Contoh yang lepas, siapa pernah ingat bahawa Tun Mahathir pernah membuat satu bond sukuk Japan yen dengan Jepun. Okey, dan ada Simon AG dan ada ni Maxis management sukuk. Okey, ini benda yang saya nak sharekan tuan-tuan. Okey, dan sukuk ini memang memberi tuan-tuan keuntungan yang sangat baik, iaitu minimalnya adalah lingkungan 3% sehingga ke 8%. Tapi bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Minimum saya boleh cakap adalah maksimum 10 tahun, minimum 5 tahun. Okey, ini yang saya nak sharekan tuan-tuan. Dan apakah perkara yang dalam moderate? Okey, untuk moderate ni, portfolio moderate ni adalah memilih orang-orang yang sebahagiannya
mereka meletakkan risikonya rendah 50%. 50%. Sebab kenapa kita cakap 50%? Sebab ialah bila kita nak melabur, kita rasa kerugian. Kita tak sanggup merasa rugi. Macam saya lah, saya sebenarnya tak sanggup merasa rugi. Sebab tu saya meletakkan portfolio saya kepada moderate. Kerana moderate ini apabila datang keuntungannya sedikit, kerugiannya pun sedikit. 50-50. Kemanakah saham-saham dia? Di mana dalam amanah saham imbang fund 2. Okey, tuan kena faham, dalam amanah saham Nasional Berhad, mereka meletakkan kita punya portfolio tadi di bawah satu unit varian saham, unit portfolio, unit amanah, varian amanah, iaitu amanah saham imbang fund 2. Dia kata invest 25 hingga ke 70% dalam equity. Maknanya Tenaga Nasional Berhad dia letak dekat dalam equity, Melayan Banking letak dalam equity, Petronas Chemical Group Berhad letak dalam equity, tapi lagi 3 Charlton Power je dalam sukuk, Bank Rakyat dalam sukuk, government dalam sukuk. Okey, nampak kan? Jadi maknanya tuan-tuan punya risiko ini adalah 50-50. 50% dia simpan beli sukuk, 5% dia beli. Jadi maknanya tuan-tuan kena faham, jika sukuk untung, equity untung, tuan-tuan akan dapat untung lebih lah. Tapi kalau sukuk untung, equity rendah, maknanya tuan-tuan pun akan rugi yang rendah. Itu je. Senang kan? Dan untuk perkara yang terakhir dalam portfolio agresif. Ini ramai orang. Saya tengoklah dekat dalam grup Rais Investment di dalam Facebook. Saya tengok orang ramai, saya baca semua artikel. Saya baca YouTuber, semua kata pergi masuk agresif kerana boleh dapat keuntungan besar dengan cepat. Tapi apa yang tuan-tuan kena faham? Saya nak share dengan tuan-tuan. Apabila mereka meletakkan nilai wang tuan-tuan di dalam equity, jikalah equity yang mereka pilih itu equity yang tidak bagus, maknanya tuan-tuan akan berada floating time. Ini yang tuan-tuan kena faham. Dalam equity memang sangat-sangat agresif. Tapi satu kelebihan tuan-tuan yang membezakan saya memberitahu tuan-tuan di dalam portfolio agresif di dalam Rais, di mana amanah saham Nasional Berhad mereka akan memilih market value saham yang memang terasnya tidak bergerak dengan laju dan tidak bergerak dengan perlahan, tapi memberi keuntungan. Sebab contohnya tuan-tuan, mereka memilih Tenaga Nasional Berhad. Tuan-tuan tahu tak, Tenaga Nasional Berhad adalah instrumen untuk kita dalam negara untuk mendapatkan elektrik. Maknanya jika berlakunya elektrik yang jatuh, maknanya saham jatuh. Dan jika elektrik itu memberi servis yang baik, memberi keuntungan yang baik kepada kita. Yang kedua, Sime Darby Plantation. Sime Darby Plantation adalah satu syarikat yang berteraskan dengan peladangan minyak sawit. Okey, mereka adalah teras dan mereka mempunyai tanah yang melebihi daripada 400 hingga ke 600 hektar dalam negara kita. Dan dia juga adalah salah satu company yang ketiga terbesar yang mempunyai plantation yang sangat-sangat baik dan pelaburan di luar negara yang sangat baik. Jadi benda ni yang tuan-tuan kena faham. Okey, yang ketiga, Axiata Group Berhad adalah satu instrumen untuk telekomunikasi, di mana Axiata ini adalah satu syarikat yang memang berteraskan kepada Malaysia, atau kita panggil dia Celcom lah. Dan mempunyai pelbagai rantaian telekomunikasi di Singapura, di Indonesia, di Filipina, di Kemboja, okey, dan di UK. Mereka ni mempunyai satu salingan investor. Sebab tu namanya Axiata Group ni adalah gabungan, bermaknanya pelaburan yang baik. Yang seterusnya adalah Top Glove. Ada satu company yang tuan-tuan hari-hari tuan-tuan dengar di dalam TV, di mana dia juga memberi pulangan kad yang baik dan mempunyai pelaburan yang baik. Sime Darby Berhad adalah yang berteraskan dengan apa? Yang berteraskan dengan pelaburan hartanah atau property atau landed property. Ini benda yang saya nak share dengan tuan-tuan. Okey, dan seterusnya adalah petrochemical yang ini menjadi satu rutin kerana tuan-tuan faham bahawa petrochemical juga adalah salah satu bahan untuk kita membuat vaksin. Semua orang tak tahu kan. Chemical base ada daripada petrol. Jadi itu dah yang kita nakkan beritahu tuan-tuan, dan saya harapkan perkongsian saya pada hari ini menjadi satu ilmu untuk tuan-tuan, dan saya nak tuan-tuan belajar dan ikuti saya di www.t.me/sahamrais, dan jangan lupa juga join lah saya punya komen di bawah, dan join lah my group
kita bagi ilmu yang baik, kita menjadi manfaat yang baik, menjadi pelabur yang mempunyai pengetahuan yang baik untuk kita masuk ke fasa kedua nanti, belajar membeli saham-saham di dalam equity. Dan insya-Allah saya akan tunjukkan, kita akan buat satu lagi grup khas untuk tuan-tuan untuk belajar mencari nilai-nilai saham yang boleh memberi keuntungan dengan modalnya RM1,000. Okey, terima kasih daripada saya Nizam Power untuk anda. Bye bye.